yang kedua, wasallimu taslima tu apa? Okey, begini. Tengok dalam nota ni, muka surat nombor 5 Apa maksud ucapan salam? Taslim tu. Okey. Ada tak? Ada. Okey, tak ada apa-apa soalan lagi kita kena laju sikit. Sebab jawapan dia kena lajulah. Tanya tak apa. Lepas tu kan take note dulu soalan, nanti saya akan jawab. Tuan nak jadi syafaat ke apa, nanti saya akan bagi. Note semua ada, don't worry. Saya cakap bagi. Okey, begini. Kita ambil tajuk ni. Apa tu salam? Apa ucapan Assalamualaikum? Apa makna dia? Okey, para ulama mengatakan apabila kita ucapkan perkataan salam, seolah-olah kita mengatakan untuk Nabi ni apa? La khalawta minal khairati wal barakati wa sallimta minal makari wal afati. Maksud dia apa? Kalau kita ucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ucapan tu mengandungi makna apa? Semoga engkau Muhammad tidak pernah terlepas daripada mendapat pelbagai kebaikan dan berkat, serta selamat daripada perkara-perkara yang tidak engkau sukai dan daripada pelbagai bencana. Maksud kata, dalam doa ucapan salam ni dia cover dua. Dekat dunia, kalau Nabi masih hidup, maknanya kita minta Nabi ni, kita pecahkan dua. Kita buatkan dua pecahan ni mana pemadam. Okey, ucapan salam. Biasa bagi Assalamualaikum. Okey, kenapa anda bagi salam? Ucapan selamat. Ucapan selamat. Selamat daripada apa? Bencana. Mendoakan selamat datang. Okey. Selamat daripada macam-macam. Ya. Kita minta Nabi selamat. Selamatnya Nabi ni, keselamatan tu. Selamat Nabi ni maksudnya dua lah. Satu dekat dunia, satu lagi di hari sama je. Kalau dekat dunia, kalau dekat dunia contohnya kita minta Nabi ni dia selamat pada keselamatan jasad dia dan juga pada agama dia. Jasad tu maksud dia apa? Ingat tak badan lah, ingat tak orang nak bunuh Nabi, orang nak ganggu Nabi ni. Jadi ucapan selamat tu minta Allah elakkan jasad. Jasad Nabi SAW ni kita ingat tak cerita dalam kubur yang ada orang korek. Pernah dengar cerita tu? Kita benar kan? Ada orang cuba korek makam Nabi. Akhirnya raja mimpi pun. Pernah dengar cerita? Ustaz cerita lah Ustaz. Ha? Ada. Yang saya lupa dalam masukkan mana yang rupanya ada orang yang mati ke apa yang dia cuba nak ambil jasad Nabi tu. Dia nak ambil jasad Nabi tu. Tetapi takdir Allah, memang Allah jaga jasad Nabi ni sehingga raja tu tahu. Melalui mimpi dia carilah, akhirnya dia jumpa. Rupanya nampak memang ada rumah nak korek tak. Sebab itu mereka telah letakkan makam Nabi itu dengan banyak supaya halal. Itu maksud keselamatan Nabi di dunia. Masa Nabi dah tak ada, tapi masa Nabi hidup, maknanya para sahabat doakan Nabi supaya Nabi ni tak kena bencana, tak kena musibah ini sekian dan sekian. Okey. Begitu juga sampai di hari akhirat. Itulah pada ucapan salam. Dia dah cover dekat sini dah maklumatnya. Okey. Dah selesai salam, baru kita nak masuk kepada Bacaan selamat. Ya. Nak yang mana dulu? Ikut nota. Dengan nota ni okey ke? Alright. Ya, ni kan ada nota ni ada tak? Dia
Okay, ini ingat ya, ini salawat yang turun dari langit ni jaga dia itu. Mustahil kan? Semua saya dan don't worry, saya ada bawa riwayat-riwayat. Jadi kita akan tunjuk. Okay, kali kita bagi kelebihannya, kita cuba bagi kelebihan. Alright, macam ni. Okay, kita dah tahu perintah bersalawat tadi dari Allah Azza wa Jalla. Okay, sekarang ni kita masuk kat sini. Okay, yang pertama ni mesti dimaklum kalau kita selawat sekali, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Okey, isunya ingat, apabila kita jumpa satu poin begini, kita mesti kena minta dalil dia. Mesti kena cari sokongan dia. Betul? So sokongan dia mana ni? Hadis sahih. Kalau jumpa HR dalam nota tu, human resource. Hadis riwayat hadis riwayat. Hadis riwayat. So, yang ni nombor hadis. Cuma saya tak sempat nak tulis kitab apa, bab apa. Okey, tak apalah. Okey, kat ni dalil dia. Siapa selawat kepada aku sekali, Allah selawat kepadanya 10 kali. Okey, boleh terangkan Allah berselawat kepada kita 10 kali tu maksud dia apa? Ampunkan dosa-dosa kita. Dia sama macam Allah berselawat kepada Nabi. Memuji di hadapan malaikat. Ya, Allah juga memberi itu maksud. Dia sama macam rupa-rupanya Allah pun berselawat kepada kita. Satu jalan kalau nak Allah selawat juga kepada kita, kita berselawat sekali. Tapi nanti dekat dalam nota tu saya ada sebut beberapa amal lain kalau kita buat, Allah pun berselawat kepada kita. Maknanya nak dapat selawat dari Allah, nak dapat Allah puji kita di kalangan malaikat, nak dapat Allah bagi rahmat kepada kita, dia ada banyak amal. Salah satu amal dia yang ni lah, selawat sekali. Amal yang lain tu adalah nota. Kita jumpa kat sini lah. Jadi kalau tuan-tuan cari dekat muka surat ni, tuan-tuan cari dekat sini, ni Allah berselawat kepada orang yang beriman. Nampak tak kat sini? Muka surat nombor 4. Ni Surah Al-Ahzab. Okay, Surah Al-Ahzab ayat 41-43. Muka surat nombor 4. Ni nombor 4. Cuba tajuk ni. Cuba ini amal lain. Kalau tuan-tuan nak Allah berselawat kepada kita, kita kena buat perintah ni. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat saya sebut tadi, kalau jumpa ayat orang beriman, lepas tu akan ada apa? Ada perintah. Dalam ayat ni Allah perintah apa? Uzkurullaha dzikran katsira. Allah kata, wahai orang yang beriman, berzikirlah, sebutlah nama Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Okay, maknanya Allah kata, kalau anda benar-benar seorang yang beriman, silalah berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan nak zikir apa? Nanti saya beri kongsikan. Tasbih kena belajar, tahmid kena belajar, la ilaha illallah kena belajar, la haula wala quwata illa billah kena belajar. Itu kemudian kita belajar. Allah tak minta sikit, Allah minta banyak. Cara banyak tu macam mana? Allah bagi contoh. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah kata, dan bertasbihlah kamu kepadanya. Maknanya salah satu bentuk zikir tasbih ni jangan tinggal. Bukan tasbih pegang tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada lebih kurang dalam 5 hingga 6 bentuk tasbih. Orang perempuan, anda mesti biasa amal tasbih juwairiyah. Tasbih juwairiyah. Ya. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Dia, kalau kita nak terapi diri kita, adalah pada zikir. Anda kalau amal zikir, Masya Allah. Okey, jadi kat situ. Lepas tu Allah kata, tasbihlah siang dan pagi dan petang.
Okey. Lepas tu kalau kita buat 41, kita buat ayat 42, Allah kata apa? Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu wa malaikatuhu. Maka Allah kata apa? Dialah yang bersalawat kepada kamu dan para malaikatnya pun bersalawat kepada. Dengan buat apa? Zikir banyak-banyak. Saya ada nota tentang kelebihan zikir pun ada. Mari kita baca satu-satu. Dia bila belajar Quran ni, anda faham, anda mesti ada action plan. Betul tak? Dah belajar, anda mesti ada. Apa kena buat apa ni? Berat tau. Kita yang mengajar ni berat. Ya Allah, aku sampaikan kena buat apa. Kita nak amal. Faham tak? Ada masa kena rehat sekejap. Amal ke dulu dah belajar. Sambung balik. Tapi tuan-tuan tiap-tiap hari belajar. Bila nak mengamal? Tak apa, belajar sambil amal Okey. Nampak tak bukti Allah berselawat? Dengan syarat apa? Tasbih banyak. Okey, dalil lain, amal lain, cuba tengok dekat sini. Satu lagi, cuba tengok kat sini. Surah Al-Baqarah ayat 156 157. Kalau orang tanya, iya ke Allah bersalawat kepada kita? Bukan untuk Nabi je. Kita kata tak. Allah pun boleh bersalawat kepada kita. Malaikat bersalawat kepada kita tak? Ya, boleh. Okay, ambil ayat tadi. Ini ayat lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 156 157. Tengok Allah kata, Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Dia lah kami kembali. Ini dipanggil apa? Dipanggil lafaz apa ni? Istirja. An istirja. Ini dia punya bacaan istirja. Istirja itu maksudnya apa? Mengembalikan urusan takdir itu kepada Allah. Kalau kita buat macam ni, Allah kata apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah kata, mereka itulah. Siapa mereka itulah yang dia buat ni? Dapat musibah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi. Mereka akan mendapat apa? Salawat daripada Tuhan mereka dan mereka mendapat rahmat. Ni dalil lain lah. Okey je lah. Okey, kembali kepada salawat tadi. Jom. Kita dah kesibukan waktu. Pelan-pelan kita belajar, tapi kena laju jugalah. Okey. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kenapa tak ada dalil? Kita combine dia pada yang nombor 4. Ni, kelebihan nombor 2, 3 dan 4. Ini penting ya. Dicatat untuknya 10 kebaikan, Allah hapuskan 10 keburukan, Allah angkat 10 dan 2, 3, 4 rahmat. Betul? Tak, 2, 3, 4 dalil dia di bawah hadis yang sama. Ya, tapi itu adalah rahmat. Yang tadi bila kan Allah puji depan malaikat dan Allah Untuk boleh memberi rahmat. Betul. So nombor 2, 3, 4 ni rahmat. Lain. Oh, lain. Ini tempat kelebihan lain. Oh, pula. Ini bukan Allah berselawat dah. Ini kan kelebihan kita berselawat. Satu kelebihan Allah selawat kepada kita. Kelebihan lain ni lah. Dapat nombor 2, dapat nombor 3, dapat nombor 4. Oh, other than yang Allah puji malaikat dan memberi rahmat tu, seterusnya adalah 2, 3, 4. Betul tu? Ya. Ni tajuk dia. Tak apa. Kelebihan berselawat ke atas Nabi. Kelebihan nombor 1. Kelebihan nombor 2, kelebihan nombor 3, kelebihan nombor 4. Tengok kat sini. Ini rujukan hadis dia. Okey, tengok balik kat sini. Okey, ni hadis ni menarik ni. Satu hari Talha ni dia tengok Nabi happy sangat pagi tu. Nabi ni orang boleh tahu dia punya emosi dia dengan muka. Jadi tengok Nabi macam sangat gembira. Nampak Nabi happy lah begitu. Gembira sangat.
Para sahabat tanya, kenapa hari ni nampak gembira sangat? Kan dia kata, nampak wajahmu Muhammad sangat gembira. Nabi jawab apa? Ceteka. Tak ada, Nabi tak cakap macam tu. Nabi jawab apa? Nabi jawab apa? Nabi kata ajal. Nabi kata benar. Ya, Nabi kata betul, kata Nabi. Sebab apa? Sekejap tadi telah datang malaikat dari Tuhanku, dia berkata. Malaikat menyampaikan berita gembira dekat Nabi. Sedangkan berita ni sebenarnya bukan untuk, sebenarnya berita tu bukan Nabi dapat, tapi umat dia dapat. Tapi Nabi gembira. Sebab umat dia dapat berita gembira, Nabi jadi gembira. Nabi kata apa? Sekejap tadi malaikat datang, malaikat kata siapa yang bersalawat kepadamu daripada umatmu sekali, Allah akan mencatat baginya Kebaikan. 10 kebaikan. Ini dalil tadi untuk daripada berdua. Menghapuskan darinya 10, Keburukan. lepas tu mengangkat baginya 10 darjat. Cuma hadis ni ulama khilaf status dia. Ada ulama kata hadis ni dia lemah, ada ulama kata tak, dia naik sikit, dia bukan lemah. Itu dia namanya hasan lighairi. Hasan lighairi maksudnya hadis ni kan kita belajar sahih, hasan, lepas tu dhaif. Tak apalah ni tak perlu complicated. Tapi hadis tadi ni ada ulama kata, sebagian ulama kata tak, hadis ni lemah. Ada ulama kata tak, disebabkan dia ada penguat penyokong ni telah naik darjat sikit pergi kepada hasan. Tapi bukan pure hasan, bukan hasan yang asli, tapi status hasan disebabkan lain dia naik jadi hasan. Itu maksud dia. Ustaz, kalau Hasan tu pula Baik. Hasan dia tu di bawah sikit pada sahih. Maksudnya syarat jadi hadis sahih tu dia rendah sikit. Atau panjang nak cerita kemudian ni. Okey, jelas. Okey, nombor 5 dapat bersama dengan Nabi SAW. Kita boleh tengok hadis ya. Saya rasa saya tak perlu ulas, betul-betul boleh baca. Paling penting tahu rujukan dia kat mana. Okey. Lepas tu pula nombor 6, malaikat akan berselawat kepada orang yang berselawat kata Nabi. Cuma nombor 6 ni dia tak macam Allah berselawat. Kalau kita selawat sekali, Allah selawat berapa kali? 10. Tapi kalau malaikat kita selawat sekali, malaikat selawat sekali. Dia mengikut jumlah selawat ni hadis dia. Allahu a'lam, dapatan saya macam ni. Nabi kata macam ni. Tengok ya. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, selagi itulah para malaikat akan berselawat untuknya sebanyak mana dia berselawat kepadaku. Maka berselawatlah kepadaku nak sikit ke banyak. Nabi kata selawat. Okey, jadi kalau anda nak malaikat berselawat kepada kita 100 kali, maknanya kita kena selawat 100 kali. Tapi apa mana malaikat berselawat kepada kita? istighfar. Yang sama macam Nabi tu. Malaikat doakan kita. Tuan-tuan tahu tak? Ada, tuan-tuan pernah belajar tak? Doa-doa malaikat. Anda nak tak Allah malaikat doa? Ya Allah, seronok tak ada juga. Yang ayam jantan berkokok tu kita berdoa tentu malaikat ambilkan doa kita. Bukan. Ayam berkokok, ayam tu dia tengok malaikat. Betul. Tetapi waktu itu mustajab doa, kita boleh berdoa kepada Allah. Kerana ayam tu sedang melihat malaikat, bukan malaikat tu mengaminkan doa kita. Dia berbeza. Waktu lah. Ya, waktu dia berbeza. Kalau tuan tengok dekat nota, saya bagi ada tajuk nota doa mustajab tu. Mungkin tuan belum tengok habis lagi kan? Apa? Waktu kita doakan, contoh anak doa malaikat ya. Contohnya waktu kita doakan kawan kita, bangun pas solat, main-main turun, kita doa, ya Allah, Engkau bagilah rahmat kepada BFF sekian. Kita doa dia, malaikat tu ada satu malaikat Allah hantar dekat kepada kita, dia akan kata amin. Lepas tu malaikat kata engkau pun dapat doa yang sama. Boleh faham? Tapi kita kena doa rahsia-rahsia lah. Jangan pula tangkap gambar, selfie, hantar kat tipah. Baru tadi aku doakan kau, buatlah streaming doa. Yang tu tak nak. Dia doa diam-diam kat kawan dia ke, adik dia ke, siapa-siapa lah. Selagi banyak
Kalau dia nak malaikat doakan dia dapat doa yang sama, so dia taklah banyak sikit. Kalau kita doa, Ya Allah rahmatilah dia, maka malaikat amin, lepas tu malaikat kata, engkau pun Allah bagi rahmat. Kalau kita doa, Ya Allah lapangkanlah dadanya, malaikat amin, malaikat kata, engkau pun akan dapat lapang dada. Dalil dia tengok balik nota doa-doa yang mustajab. Okey, selesai. Itu menjawab soalan sahabat kita tadi. Bila malaikat boleh doa kita. Contoh paling mudah, ingat tak hadis yang sedekah tiap-tiap hari Allah hantar 2 malaikat. Allah hantar kepada kita 2 malaikat yang kerja malaikat di doa. Kalau kita sedekah, Itu yang sedekah subuh. dia bukan sedekah subuh, Sedekah masalah kecil. pahala. Yang orang duk tulis lah, yang poster tu buat tu. Subuh tu maksud dia mulakan awal-awal siang, panggil subuh. Nah, kalau dia kata sedekah subuh, so kalau sekarang kita sedekah, ada tak malaikat doa? Tapi saya ada baca, Ustaz, memang dia buat huraiannya begitu. Tak. Jadi itu cakap Ustaz beli dengan ni. Orang kita ni dia baca literal, Nabi kata malaikat datang subuh tu bukanlah sedekah subuh. Tiap-tiap hari ada 2 malaikat datang. Kalau siapa yang infak kata, malaikat kata, Ya Allah, bagilah dia keuntungan, tambah lagi lah harta dia. Satu dia ke malaikat, dia doa orang yang bakhil. Ya Allah, musnahkan harta dia, musnahkan harta dia, musnahkan harta dia. Orang bakir tu maksudnya dia tak bersedekah ataupun dia Dia memang dia mampu nak bersedekah, dia layak nak bersedekah, tapi dia tak mau bersedekah. Dia bakhil, pergi haji pula, bakhil pula tu. Haji bakir. Dia hanya kalau cikgu bunyi baru dia nak sedekah. Boleh faham tak? Okey, kata balik ke sini. Tuan-tuan catat, apa yang saya kata ni nanti tuan minta nota pada saya. Nanti saya kembali. Ustaz, selain daripada malaikat memohon keampunan untuk kita, apa lagi? Malaikat doakan kita. Doakan kita. Doa, apa bentuk doa bagi rahmat dan sebagainya, termasuklah doa minta keampunan. Nah, tu bagus tu kan. Kita belajarlah doa-doa malaikat. Sangatlah. Malaikat tu bukan seorang tetapi ramai. Ni kalau pagi-pagi kita pergi ziarah orang sakit kan, Allah hantar 70,000 malaikat. Dia akan doa, Ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatilah dia, sampai waktu petang. Sekali petang pergi pula ziarah orang sakit, dia doa sampai ke pagi. Sebab tu hidup ni, sebab tu kita diajar beriman dengan para malaikat. Budak anak-anak kita belajar malaikat sekadar malaikat ada 10, Jibril, Mikail, Israfil, tu je. Tapi tidak diajar macam mana you nak rasa bahawa malaikat tu ada ke mana. Itulah. Tapi tak apa. Dekat sini kita akan belajar nanti. Okey, nombor 7. Nombor 7, ini saya terang-terang minggu lepas ya. Ini siapa yang banyak selawat kepada Nabi, Allah bagi keampunan dan Allah cukupkan kurang hidup dan akhiratnya. Ini kan kalau kita susah hati, kita rasa macam banyak masalah semua-semua. Antaranya kalau orang tanya apa petua dia, banyakkan salat. Cuba buat salat. Kalau rasa sesuatu dia cukup buat banyak-banyak. Buat banyak-banyak. Mana lagi Percaya. Mana lagi tahu? Selawat ni istighfar. Dua-dua kita cover. Dua buat lah. Kita buat. Dari sini, kelebihan mana lagi? Jangan tinggal dua-dua. sebab bila selawat pun kita diampun dosa kan. Dia apa dosa? Istighfar diampun dosa. Ya, kalau Allah bagi rahmat, besar rahmat. Rahmat tu syurga. Okey, ini antara solusi kalau kita hidup pusing, banyak masalah, macam tak nampak jalan keluar kan. Anda terapilah diri dengan zikir. Nantilah saya ajar pada zikir. Ya pun. Boleh, cuma sebaik-baiknya menggerak-gerakkan lidah. Boleh Ustaz, defektor tu bukan ke Ustaz cakap kat sini ibadah yang perlu dilapaskan. Itu kalau baca Quran. Kalau kita baca Quran, nak dapat pahala baca, kena gerak-gerakkan lidah. Tapi kalau sekadar kita nak mengingati Allah, tak perlu nafas. Ada masa kita diam je, tapi kita ingat tak Tuhan? Ingat. Sebab tu kalau anda belajar susunan zikir, susunan zikir ni 3 lah level dia. Anda belajar kan susunan zikir.
Zikir ni yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang paling the best sekali zikir lidah plus hati. Yang kedua hati saja. Yang ketiga lidah sahaja. Ini jenis zikir. Yang the best yang ni. Suatu kita melafazkan Subhanallah Maha Suci Allah, hati kita pun iring sekali. Yang nombor 2, kita tak cakap apa-apa tapi hati kita digerak, dia faham. Maha Suci Tuhan, Maha Suci Tuhan, Maha Suci Tuhan. Yang nombor 3 ni lidah. Lidah ni banyak orang cakap dengan kita lah. Sambil cakap dengan orang, kita duduk apa? Kalau gitu kan? Boleh juga dengan lidah. Tapi ni paling bawah sekali lah. Zikir paling bawah sekali. Nombor 1 yang ni. Kau menggerakkan. Setengah. Ustaz, kalau macam hadis tu, kalau kita tengok kebesaran Allah pun, kita teringat Allah, itu maksud zikir kan? Ya, betul. Iya. Terima semua ni jenis-jenis zikir. Cuma berbeza pahala lah. Ini depan dia darjat zikir. Kita boleh rujuk maklumat ni dalam kitab Al-Adhkar, zikir-zikir Al-Imam An-Nawawi. Sebab tu kita dapati kekurangan orang kita berzikir dia banyak hafal. Banyak hafal. Pertama kalau dia tanya makna pun dia tak tahu. Apa makna subhanallah makcik? Dia boleh tanya kita pula, subhanallah. Ustaz tanya. Dia subhanallah tu apa? Sedang sayanglah kesian secara kali. Tapi tak apa, kita baiki Okey, jom kita pergi dekat sini sikit lagi waktu. Yang ke-8 kita tahukan dia dikaitkan dengan dikabulkan doa lah. Okey. Puji Tuhan. Yang ke-9, ni menarik kita 9. Sedih juga baca yang 9 ni. Kita bayangkan Nabi. Okey, yang nombor 9 ni anda boleh gunakan dia dalil sujud syukur. Kalau orang tanya, mana dalil kata ada sujud syukur? Ini di antara dalil ni. Abdul Rahman bin Auf, dia pernah jalan dengan Nabi tau. Tengok pusat 10. Dia pernah jalan dengan Nabi lalu sebuah kebun kurma. Tak semena-mena Nabi terus sujud. Bukanlah sujud semayang Tengah jalan, tiba-tiba Nabi sujud. Lama pula tu sujud. Lepas Nabi sujud lama tu, yang Abdul Rahman bin Auf, dia jadi apa? Dia tunggulah Nabi kan. Tunggunya Nabi. Bila Nabi ni nak angkat kepala ni, dia dah jadi apa? Dia dah jadi pucat muka dia. Dia takut. Kenapa? Dia takut Allah mewafatkan Nabi ketika Nabi sujud tu. Sebab Nabi dia lama dia sujud. Kenapa ni tak angkat kepala ni? Lepas Nabi angkat kepala, Nabi pun tanya, kenapa Abdul Rahman? Apa jadi dekat kau? Nabi pun kata, Abdul Rahman pun cerita lah. Faham Dia cerita. Dia cerita lah. Lepas tu Nabi pun sebut, kenapa Nabi sujud? Ni. Nabi pun jelaskan tentang kenapa dia sujud. Nabi kata, ni jawapan dia. Sesungguhnya Jibril, dia kata, maknanya masa jalan tu Jibril datang. Lepas tu Nabi dapat wahyu bila-bila. Ingat tak tadi yang duduk pagi-pagi Nabi gembira tu? Sebenarnya sekejap tadi malaikat datang. Jalan. Sebab tu kalau anda belajar jenis-jenis wahyu, anda akan tahu. Jenis-jenis wahyu dapat antaranya kadang bagi Nabi terus. Paling berat sekali bentuk loceng. Itu kena belajar surah. Waktu kita belajar surah Al-Alaq, nanti kita akan belajar bentuk loceng. Bunyi loceng. Nabi dengar macam bunyi buat. Wahyu. Jibril datang dalam bentuk loceng. Bukan. Dia dengar bunyi seperti bunyi